Hai, nama saya Moganesh, anak lelaki, Shanta Prakash. Nombor metrik saya adalah 15DKA20F2040. Hari ini, kumpulan kami akan membentang asas fotografi dan mulanya saya akan membentang sejarah fotografi dan jenis-jenis fotografi. Apakah maksud fotografi? Istilah fotografi atau fotografi dalam bahasa Inggeris diambil daripada perkataan Greek. Perkataan photos, light, bermaksud cahaya dan graphen. Tujuan bermaksud melukis. Perkataan ini mula digunakan pertama kalinya oleh seorang saintis yang bernama Sir John F. W. Herschel pada tahun 1839. Ianya adalah kaedah merekod imej melalui tindakan cahaya atau radiasi yang tertentu pada sesuatu bahan yang sensitif kepada cahaya yang radiasi tersebut. Alhazen Ibn al-Haytham, seorang yang berpengaruh dalam bidang optik di zaman pertengahan, mencipta kamera lubang jarum yang pertama, juga dikenali sebagai kamera obskura, dan berjaya memberi penjelasan bagaimana imej yang dihasilkan berada dalam Alhazen Ibn al-Haytham dan kamera obskura kedudukan terbalik. Ibn al-Haytham menggunakan kantar untuk memfokuskan cahaya ke dalam kotak gelap. Imej yang difokuskan menjelma pada permukaan kertas di dalam kotak tersebut. Gambar foto pertama pada tahun 1827, Joseph Nicoll-Nimes, seorang pencipta dari Perancis, telah menghasilkan gambar foto yang pertama dengan menggunakan kamera obskura untuk mengumpulkan cahaya ke atas kepingan logam yang dilapisi bahan yang sensitif kepada cahaya dikenali sebagai bitumen. Sebelum ni, kamera obskura hanya digunakan untuk tujuan melihat dan melukis, tetapi bukan untuk membuat gambar foto. Teknik heliograf atau cetakan matahari yang dihasilkan oleh Joseph Nicoll-Nimes ini memerlukan pendedahan kepada cahaya selama 8 jam untuk imej terhasil. Tetapi kemudiannya imej tersebut akan beransur-ansur hilang. Teknik ini merupakan prototipe kepada fotografi moden. Kemudian, Nimes bergandingan dengan Louis Daguerre untuk menciptakan kaedah baru yang dinamakan Daguerreotype. Louis Jacobs Mande Daguerre dikatakan bapa fotografi dunia. Kamera obskura merupakan kamera yang pertama kali yang digunakan untuk menangkap gambar portrait. Kamera Doppler pertama kali ditemukan oleh sharpshooter 1888 di Amerika. Flash atau lampu kilat pertama kali ditemui oleh Howell E. Egerton pada tahun 1938. Sehingga kini perkembangan fotografi ditunjangi dengan kemajuan teknologi digital. Perkembangan kamera digital begitu meluas sekitar tahun 2000, iaitu daripada ekstrak kualiti gambar hingga ke. Seterusnya, saya akan membentang 5 jenis fotografi yang paling popular. Yang pertama adalah landscape. Fotografi landscape biasanya berfokus ke alam sekitar sebagai objek utama. Jenis fotografi ini sesuai digunakan untuk mengekalkan pegunungan, pantai, sungai dan masih banyak lagi. Teknik panorama juga biasa digunakan di dalam genre ini, mewajibkan fotografer untuk menggunakan tripod untuk hasil yang stabil. Jenis fotografi yang kedua adalah fotografi makro. Fotografi makro ialah fotografi yang mana-mana gambarnya diambil dari jarak yang dekat. Selain itu, fotografi jenis ini juga memerlukan peralatan yang mahal. Tetapi seorang jurugambar amatur boleh berlatih menggunakan mod makro dalam kamera digital. Objek fotografi ini boleh ambil dalam bentuk titisan air, bunga, serangga atau objek lain yang apabila jarak dekat boleh menghasilkan butiran imej yang cantik. Jenis fotografi yang ketiga adalah fotografi perkahwinan. Fotografi
perkahwinan adalah gabungan pelbagai jenis fotografi. Walaupun album perkahwinan merupakan gambar dokumentari yang menggambarkan hari perkahwinan, namun gambar perkahwinan tersebut boleh diproses dan disunting untuk menghasilkan pelbagai kesan. Sebagai contoh, seorang jurugambar boleh memproses beberapa foto atau imej menggunakan mod sepia untuk memberikan kesan klasik dan abadi. Seterusnya, jenis fotografi yang keempat adalah fotografi seni bina. Ke mana sahaja kita pergi, sudah tentu kita akan melihat bangunan yang mempunyai warna, reka bentuk dan bentuk yang berbeza. Dalam fotografi jenis ini, ia biasanya memaparkan keindahan bangunan ini, sama ada dilihat dari sejarah, reka bentuk, budaya, sehinggalah kepada pembinaan bangunan itu sendiri. Mengambil gambar bangunan melalui pelbagai sisi dan seterusnya mendapat nilai keindahannya tentu sangat penting dalam membuat fotografi yang satu ini. Jadi foto jenis ini mempunyai peranan yang sangat penting. Jenis fotografi yang terakhir adalah fotografi fashion. Fotografi fashion adalah fotografi yang menekankan pengambilan foto aksesori atau pakaian yang kemudiannya akan diterbitkan dalam majalah fashion, foto di kalangan mereka atau iklan. Selamat sejahtera, nama saya Arinda Lelaki Sukumar, nombor matrik saya 15 DKM 20F2046. Saya akan berbincang tentang fungsi ISO shutter speed dan aperture. Pertama sekali, apa itu ISO? ISO adalah ukuran tingkat sensitivity sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi setting ISO, semakin sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Contohnya di bawah. ISO 50. Gambar boleh dinampak dengan mudah. Tetapi semakin ISO meningkat, gambar akan mempunyai noise. Apa itu noise? Saya akan tunjuk dalam contoh yang seterusnya. Ini adalah contoh gambar ISO. ISO 100 hingga ISO 3200. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif sensor atau filem terhadap cahaya. So, kita boleh ambil gambar di tempat yang gelap tanpa menggelapkan gambar tersebut dan begitulah sebaliknya. Tapi kita kena ingat, semakin tinggi ISO, noise juga akan semakin kelihatan. Contohnya di bawah, ISO 100, gambarnya clean dan boleh nampak dengan mudah. Tapi ISO 6400, gambar dia noisy. So, seterusnya shutter speed. Shutter speed merupakan ukuran kecepatan buka dan tutup jendela sensor atau selama apa sensor menerima cahaya. Kecepatan shutter diukur dalam second. Semakin cepat shutter speed, semakin cepat pula sensor menerima cahaya dan sebaliknya. Kecepatan shutter akan berpengaruh pada gambar yang dihasilkan. Gambar di bawah ini menggunakan shutter speed yang lambat ataupun dipanggil long exposure sehingga 6 detik untuk mendapatkan air menjadi lembut. Sekiranya shutter speed laju, gambar kita akan beku. Semakin shutter speed, semakin terang foto yang diperoleh kerana intensiti cahaya yang masuk ke sensor semakin banyak. Aperture. Aperture adalah ukuran seberapa besar atau kecil terbuka iris atau diafragma lens yang diukur dengan f-number. Semakin kecil angka f-stop yang tertera, semakin besar pula bukannya. Semakin besar bukan lens f-number, semakin kecil dan banyak pula cahaya yang akan masuk lens kamera. Contohnya di bawah. Lens f32 ukurannya kecil. Semakin nombor f kurang, saiz iris akan membesar. Adakah aperture pengaruh terhadap gambar? Semakin besar bukan lens f-number, semakin kecil dan akan mempengaruhi dua hal, iaitu foto yang dihasilkan akan semakin terang kerana jumlah cahaya yang masuk semakin banyak. Yang kedua, depth of field. Ruang tajam semakin sempit sehingga background foto yang dihasilkan lebih bokeh atau blur. Contohnya f16 dan f2.8. f2.8 mempunyai bokeh. Bokeh juga dikatakan sebagai blur dan f16 mempunyai depth of field. Seterusnya,
Pengaruh aperture terhadap shutter speed. Semakin besar bukan lens, maka intensiti cahaya yang masuk akan semakin banyak. Hal ini tentu berakibat pada shutter speed. Kerana jumlah cahaya yang masuk semakin banyak, maka shutter speed yang didapatkan akan semakin cepat. Contoh gambar diberikan bawah. Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Ilhan bin Azhar, bernombor matrik 15 DUB 20F2029. Saya di sini ingin menerangkan tentang jenis komposisi yang digunakan untuk fotografi. Komposisi adalah susunan. Susunan yang dimaksudkan adalah susunan objek dalam ruang gambar. Tujuan komposisi dalam gambar adalah untuk menaikkan mood agar memiliki keseimbangan objek dalam gambar yang terhasil. Dalam fotografi, terlampau banyak komposisi untuk mengambil gambar dengan cara yang unik. Semestinya, sebagai seorang fotografer, kita mahukan gambar yang menarik dan cantik serta mempunyai nilai estetik yang tinggi. Elemen seni ini seperti garisan, warna, bentuk, ruang dan banyak lagi. Jadi di sini saya kongsikan beberapa komposisi asas yang biasa fotografer gunakan. Terdapat lebih 20 komposisi yang boleh digunakan, tetapi mempunyai 5 komposisi yang sering digunakan oleh ahli fotografer. Komposisi yang pertama ialah rule of third. Rule of third adalah yang membahagikan frame foto menjadi 9 bahagian yang sama besar. Terdapat 2 garisan menegak vertikal dan 2 garisan melintang yang sejajar horizontal. Tujuan garisan ini adalah untuk bantu memposisikan objek atau garis horizon pemandangan hingga gambar yang dihasilkan lebih menarik dan seimbang. Konsep ini merupakan sebahagian daripada prinsip komposisi dalam fotografi. Selain itu, komposisi lain yang berkaitan dengan rule of third ialah explore triangle, di mana membolehkan kita menetapkan point of interest pada titik perselisihan garisan. Komposisi yang kedua, landing line. Landing line adalah sebuah konsep atau istilah dalam fotografi yang merujuk pada keberadaan garisan-garisan dalam sebuah foto. Kata image dipergunakan kerana pada dasarnya garisan-garisan itu tidak ada dan tidak dibuat secara khusus. Garisan-garisan ini memang sudah tersedia secara alami. Banyak bentuk, benda dan alam di dunia yang secara alam membentuk garisan-garisan ini seperti contoh jalan, pagar, tembok, bahkan aliran sungai jika dilihat dari atas pun berbentuk garis yang berkelok. Komposisi yang ketiga ialah framing. Framing merupakan salah satu teknik dasar fotografi. Framing sendiri diambil dari kata frame dalam bahasa Inggeris yang bererti bingkai. Teknik framing adalah cara yang digunakan untuk memberikan bingkai pada subjek atau objek utama pada sebuah foto dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Komposisi yang keempat, figure to ground. Figure to ground ialah hubungan antara subjek dan latar belakang. Jika orang mudah mengatakan subjek dan latar belakang, ia akan menjadi lebih mudah untuk difahami. Sebagai contoh, foto ini mempunyai subjek yang jelas, wanita yang membawa bayi di belakangnya dan latar belakang dinding bangunan di belakangnya. Kita boleh mengatakan bahawa ia mempunyai angka yang baik untuk dijadikan asas. Atau lebih mudah lagi, terdapat pemisahan yang jelas antara subjek dan latar belakang. Dalam erti kata lain, mudah untuk menonton melihat bahawa ibu dan bayi adalah subjek utama dan bangunan itu adalah latar belakang. Komposisi yang terakhir ialah center dominant eyes. Center dominant eyes, teknik fotografi yang hanya dipraktikkan khususnya untuk manusia. Saat memotret, usahakan mata berada di tengah frame harus mampu membayangkan sebuah garis tengah di dalam framenya. Kemudian, silakan letakkan mata kanan atau kiri objek garis tersebut sebagai titik fokus apabila mengambil gambar. Letakkan mata dominan di tengah-tengah gambar. Ini menjadikan gambar lebih memikat kerana menampaknya mata subjek mengekori penonton. Saya Sharwin Anlaki Sukumar. Saya dari kelas DKM 2A. Nombor matrik saya adalah 15 DKM 20F2043. Okey, hari ini saya nak bertang tentang lightning dan pencahayaan. Kenalan.
Teknik pencahayaan lightning dalam fotografi sangat penting untuk dipelajari dan dipraktik bagi mendapatkan hasil fotografi yang baik. Cahaya adalah komponen yang penting dalam sesi fotografi. Fotografer yang berpengalaman akan mempertimbangkan arah cahaya, sama ada cahaya semula jadi atau cahaya buatan. Kualiti cahaya matahari bergantung pada jam dan kedudukan matahari. Cahaya matahari pagi adalah berbeza dengan cahaya matahari petang. Berdasarkan arah datangnya cahaya, teknik pencahayaan lightning dalam fotografi terbagi kepada 7, iaitu front light, overlight, side light, brim light, backlight, top light, ray of light. Okey, ini adalah 7 jenis teknik pencahayaan. Lepas tu, apakah cahaya semula jadi dalam fotografi? Okey, fotografi cahaya semula jadi menggunakan cahaya matahari sebagai sumber cahaya. Cahaya yang tersedia dari matahari berbeza dengan waktu siang. Hari yang cerah memberikan pencahayaan penuh, sementara hari yang mendung mungkin memberikan tekstur dan nuansa kepada jurugambar. Okey, banyak jurugambar tertarik dengan apa yang dikenali sebagai jam emas. Tempoh sejurus selepas matahari terbit dan tidak lama sebelum matahari terkenal dengan cahaya hangatnya. Ini berbeza dengan fotografi tengah hari. Di masa sinar matahari langsung dapat memberikan cahaya yang terlalu keras pada objek atau wajah subjek. Okey, ini adalah gambar cahaya matahari yang dikenali sebagai jam emas. Okey. Apakah cahaya studio dalam fotografi? Fotografi studio adalah salah satu bidang dalam fotografi yang selalu berkembang dan semakin banyak dikuasai oleh fotografer. Kerana dalam sebuah studio, idealnya fotografer pasti bisa menciptakan foto sesuai dengan idea atau konsep yang diinginkannya, tanpa terhambat oleh cuaca, waktu maupun lokasi. Dengan pemotretan dalam studio, cahaya seperti apapun idealnya pasti dapat dikreasikan menggunakan berbagai jenis lampu studio yang dilengkapi dengan perkembangan teknologi aksesoris lampu studionya. Dengan penguasaan teori dasar tentang karakter atau kualiti cahaya dan pengenalan akan berbagai tipe aksesoris berikut karakter cahaya yang dihasilkan, maka sebuah studio biasa menjadi lokasi apapun dengan situasi pencahayaan apapun, sesuatu dengan keinginan fotografer dalam rekreasi. Terima kasih, Encik.